sebenarnya Tuhannya. Kajilah agama yang kalian anuti, adakah kebenaran itu ada dalam agama kalian atau sebaliknya. Kajilah dengan mengharap daripada Tuhan yang Maha Pengasih agar anda diberi petunjuk, kelak anda akan mendapati bahawa kebenaran itu adalah Islam. Pengarang satu buku, saya lupa siapa nama beliau, dia karang 100 orang yang terhebat dalam sejarah dunia. Michael Hart, saya silap nama dia. Kau tak silap nama dia, Michael Hart Dia buat 100 orang yang terhebat di dunia. Dia letak yang first kali adalah Nabi Muhammad. Dia masuk Islam tak? Sepanjang saya baca, dia tak masuk Islam. Sampai sudah, tak tahulah. Dia sebut dalam ucapan, dia kata mungkin ucapan saya ni akan dimarahi oleh orang Kristian. Kenapa tak letak Nabi Isa first? Dia kata, saya itu pasal menyatakan Nabi Muhammad ini adalah seorang yang berilmu hebat, dan dia mampu untuk mengubah manusia dalam tempoh yang canggih. Dia tahu kebenaran, dia tahu kehebatan, tapi dia tak boleh menerima. Dia tidak mahu tunduk kepada Islam sendiri. Dia satu lagi aku kata, Marxismo yang bahagian biologi. Kismo ke apa? Belum batas sudah sebut kat saya. Dia kaji tentang janin dalam kandungan. Artinya dia kata, contoh Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allah sebut dalam Quran bahawa manusia ini dicipta daripada mudghah, daripada alaqah, kemudian daripada mudghah dan sebagainya. Kalimah alaqah tu dia kaji. Alaqah ni maksud dia dalam bahasa Arab asalnya lintah. Jadi kata keadaan baby ketika dalam keadaan alaqah, sebiji macam lintah. Pertama dia sedut darah, sedut daripada dinding uterus ibu dia. Kemudian dia punya bentuk macam lintah. Kemudian lintah bergantung, dia pun bergantung. Akhirnya dia buat kesimpulan, ini tidak lain tidak bukan menunjukkan kebenaran orang yang menyatakan yang menyatakan ini. Dan saya sangat tidak merasa gusar untuk mengatakan bahawa sebenarnya ayat ini datang dari Tuhan. Akhirnya dia meluk agama Islam. Semua pasal Islam namanya ataupun orang lain. Nak cerita bahawa ada di kalangan manusia, dia bila mengkaji, dia jumpa kebenaran, dia tidak bongkar dengan kebenaran. Contoh kalau kita tengok dalam sejarah peradaban manusia pada zaman Nabi Allah Musa AS, pada sihir, tukang sihir, dia asal-asal dipanggil oleh Firaun untuk berlawan dengan Nabi Allah Musa AS. Siap minta lagi dengan Firaun, kalau kami menang ada benda tak dapat. Saya bila saya memahami ayat tu, saya meneliti, saya rasa dia ni boleh tahan. Firaun ganas siap dia minta lagi kepada Firaun, kalau kami menang, apa yang akan kami dapat? Maknanya memang dia ada satu perasaan betul-betul untuk lawan dengan Nabi Allah Musa AS. Akhirnya buatlah sayembara sihir di antara mereka dengan mukjizat Nabi Allah Musa AS. Apa yang berlaku? Kita semua tahu kisah itu. Akhirnya kalahlah mereka. Mereka spesialis dia adalah pegang sihir. Tahu yang ni sihir, yang ni bukan sihir. Ada yang master mungkin yang PhD kan? Tak tahulah. Ada sihir kecil, ada yang tok syekh sihir. Kumpul ramai bukan seorang dua, ramai ahli sihir ketika itu. Setelah mana mereka melihat mukjizat Nabi Musa AS berdasarkan ilmu yang mereka pelajari, ini bukan sihir. So apa dia? Ini bukan sihir, ini datang daripada Tuhan. Apa ucapan ahli sihir tadi yang pada awalnya begitu bersungguh untuk mengalahkan Nabi Allah Musa AS? Dia kata, amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Dalam ayat lain, Rabbi Harun wa Musa. Syekh Isni kata, kenapa ayat tu sekali sebut Nabi Musa dulu, Nabi Harun selepasnya ada yang terbalik? Sebab ada di kalangan ahli sihir ini yang orang lama dia kenal Nabi Musa, akhirnya disebut Musa wa Harun. Ada yang dia tak kenal Nabi Musa sebab dia baru masuk kuliah sihir tu ketika Nabi Musa dah keluar daripada Mesir. Jadi yang dikenal Harun, so disebut Harun wa Musa. Itu sedikit maklumat yang menarik yang saya terima daripada Fadilatul Syekh Yusri Ibn Rushdi Al-Hasani. Apa yang berlaku? Mereka telah memeluk agama Islam di hadapan Firaun, sehingga diancam oleh Firaun. Mereka tetap sabar dengan iman mereka, walaupun hanya semata-mata kekalahan. Kekalahan, kalau dia kira kalah ni orang tension, satunya orang akan merontak walaupun dia tak ada kekuatan. Tiba-tiba dalam keadaan dia kalah, cuma bertembung di antara ilmu dan juga perasaan. Dia mengutamakan ilmu, amanah ilmu, dia menerima Islam walaupun di hadapan Firaun. Apa yang berlaku? Pada penyihir ini akhirnya dibunuh syahid oleh Firaun.
Subhanallah, ada di kalangan manusia yang tak pernah sujud kepada Allah Ta'ala, tak sempat nak tanya hukum hakam dengan Nabi Allah Musa AS. Tiba-tiba sudah dianggap, sudah dianugerahkan dengan gelaran syuhada, Saharatu Musa AS. Kajilah dengan mengharap daripada Tuhan yang Maha Pengasih agar anda diberi petunjuk kalau anda akan mendapati bahawa kebenaran itu adalah Islam. Semoga Allah Ta'ala mengurniakan kepada kita peluang untuk melaksanakan Islam di Malaysia. Sebab apabila kita dapat melaksanakan Islam di Malaysia dengan maksud yang sepatutnya, orang bukan Islam akan nampak dengan lebih jelas apakah itu sebenarnya Islam. Okay? Sebagaimana orang satu ketika dahulu memeluk agama Islam dan melihat cantiknya Islam. Hari ini Islam tu cantik, tapi tidak dapat nak dizahirkan secara terbuka. Saya pernah bertanya kepada guru saya, Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani, satu soalan. Adakah berkemungkinan seseorang non-Muslim yang ikhlas untuk mencari agama yang benar, namun dia akhirnya tidak menemui kebenaran Islam? Saya ingat lagi pagi itu saya tanya, ada kemungkinan tak Syekh Yusri, satu orang bukan Islam, dia memang nak cari kebenaran, tiba-tiba sampai ke ujung, dia cari kaji, dia nampak kebenaran bukan pada agama Islam. Jawapan yang didengar, lalu sang guru yang mulia menjawab, sekiranya dia ikhlas dalam mencari kebenaran, dia pasti akan menemui kebenaran yang dicarinya itu adalah Islam. Sebab memang kebenaran itu adalah Islam. Allah tu salah satu namanya adalah Al-Haqq, yang maha benar. Allah tu sendiri namanya adalah kebenaran. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam Sahih Muslim, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wa la nasrani thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Yang bermaksud, demi Tuhan yang jiwa Muhammad SAW berada di dalam kekuasaannya, tiada seorang pun daripada kalangan umat ini, sama ada dia seorang Yahudi ataupun Kristian, yang mengetahui tentangku lalu dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan risalah yang aku diutuskan kerananya, iaitu agama Islam, melainkan dia adalah daripada ahli neraka. Sebab tu para hadirin yang dirahmati Allah, saya ingat apa yang disebut oleh guru saya, Syekh Jamal Faruq Ad-Daqqaq. Dia kata neraka ni ada banyak, antaranya neraka Jahannam. Neraka Jahannam ni, kata guru saya Fadilatul Syekh Jamal Faruq, adalah neraka yang dikhususkan untuk orang Islam. Moga kita tak ada lah yang akan duduk di situ Amin. Neraka khusus untuk orang Islam. Orang bukan Islam, dia akan masuk negara lain. Dia ada klasifikasi kat tu. Dan akhirnya apabila orang Islam semuanya habis dosa mereka dibakar di dalam neraka nanti, mereka semuanya dikeluarkan daripada neraka Jahannam. Akhirnya neraka Jahannam sudah tidak berpenghuni, Allah menghancurkan neraka Jahannam sekarang. Jadi maknanya besarnya Islam ni yang kita dah pegang ni, yang kita rasa biasa je lah. Islam kita ini adalah kunci yang akan memberikan jaminan bahawa kita tidak akan kekal sama sekali dalam api neraka Allah. Besar Kalaulah orang bukan Islam dia mengetahui perkara ini, berlumba-lumbalah mereka untuk mencari hidayah Allah SWT. Sebab kalau mereka tidak ada kunci ini, baik macam mana sekalipun, hujung mereka adalah kekal dalam api neraka Allah. Wa'iyazbillahi min zalik. Di dalam pengajaran yang kedua, di dalam kitab Fathul Bari karangan Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menceritakan lanjutan daripada pertemuan antara Sayyidina Dhimam bin Tha'labah dengan Rasulullah SAW. Setelah mana beliau mendapat penjelasan daripada Rasulullah SAW perihal Islam, beliau telah pulang menemui masyarakatnya lalu berkata, sesungguhnya Allah telah mengutuskan seorang Rasul dan telah menurunkan kepadanya kitab Al-Quran. Sesungguhnya saya datang kepada kamu semua dengan menyatakan perintah Rasul itu untuk kamu semua lakukannya, dan larangan baginda agar kamu semua hindari. Sayyidina Dhimam bin Tha'labah bila mengetahui hakikat Islam, dia tak duduk kat rumah seorang ni, dia balik, dia sampaikan Islam. Dia kata, saya datang daripada Madinah, jumpa seorang Rasul, diturunkan kepadanya Al-Quran. Beliau Rasul itu ada arahan, kamu kena ikut arahan. Rasul itu ada larang kita buat benda-benda, kamu kena tinggalkan benda-benda semua. Kata Sayyidina Dhimam bin Tha'labah, demi Allah tidak ada seorang pun lelaki atau perempuan pada hari itu melainkan semuanya memeluk agama Islam. Hebat para sahabat yang kita rasa hidup mereka kadang-kadang taklah semewah macam hidup kita Hanya dengan mendapat hidayah sampai kepada kaum dia, Sayyidina Dhimam bin Tha'labah sampai ke Islam. Kata Sayyidina Dhimam,
Hari itu tak ada seorang pun yang tak masuk Islam. Semua kaum saya telah memeluk agama Islam. Hasil dakwah daripada Sayyidina Imam bin Sa'labah.